Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabda'u ad-darsa wa al-majlisa bi qiraati suratil Fatihah ma'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan rahmat kasih sayangnya kita diberi peluang pada pagi ini untuk sertai kuliah ataupun satu majlis untuk kita belajar memahami Al-Quran melalui percakapan bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini insya-Allah sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama dengan saya insya-Allah dalam kita mempelajari ilmu ini bersama-sama. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khairin? Wa ana huna alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah saya di sini baik saja. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab utama kita belajar bahasa Arab percakapan yang menjadi kita punya asas untuk memahami Al-Quran adalah kerana untuk kita membiasakan diri, membiasakan telinga kita, membiasakan lidah kita, membiasakan fikir kita untuk selalu mendengar kalam al-Arabiyyah, selalu bercakap, menyebut, membaca kalam al-Arabiyyah, selalu berfikir kalam al-Arabiyyah. Jadi itulah sebab kita cuba belajar bahasa Arab, yakni percakapan. Kerana apabila kita gunakan percakapan bahasa Arab, yakni idza kunna nastakhdim kalam al-Arabiyyah, yakni fi hayatina, dalam kehidupan kita, tamam, yakni insya-Allah nastati' an nafham madza naqra. Insya-Allah kita mampu untuk faham apa yang kita baca. Wa hakadha ad-dirasatuna insya-Allah, dan itulah macam itulah sedemikianlah kita punya pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ukhtalam wa iyyakum ya ukht Zainab. Kaifa halukunna? Hal antunna bi khairin? Ya, sahabat-sahabat yang sertai kelas kita pada pagi ini, jangan lupa untuk tekan butang share, berikan like dan juga komen anda di bawah supaya kita boleh tingkatkan algoritma dia supaya sampai kepada ramai orang lagi lah yang mahu belajar bahasa Arab. Okey, percuma sahaja kelas kita kan, sebab Pusat Tahfiz At-Taqwa, alhamdulillah, semoga Allah berkati mereka semua, memberi kita peluang untuk belajar setiap minggu hari Sabtu jam 8 pagi secara percuma sahaja. So janganlah tak ambil peluang ini untuk kita belajar ilmu bersama-sama, kan?
Jadi kalau sahabat-sahabat rasa kuliah ataupun majlis kita setiap minggu hari Selasa ni bermanfaat, kita pakat-pakat share lah. Supaya lebih ramai lagi tahu dan juga cinta dan juga kita cakap hari-hari kita dengan masyarakat Melayu, cakap Arab insya-Allah. Nahnu sanatakallam ma'a ikhwan yani natakallam bil Arabiyyah faqat. Tamam? Wa hadhihi lughatu al-Islam. Waalaikumsalam ya ukhta Halimah, sabahun nur, kaifa haluki? Hal anti bi khair? Naam. فإخوان أنتم تعرفون أننا نستخدم الكتاب بين يديك المجلد الأول. Sahabat-sahabat antum semua tahu kita guna kitab ni lah. Baina yadik al-mujallad al-awwal. Wal'an nahnu fi wahda al-thalithah. Yani ala al-mawdu' al-maskan. Sekarang ni yani mazilna kita masih ada di unit 3 lah tentang maskan. Wa yani fi safhah 67. Okey, 67 yang salah ni. Lupa nak edit bagian ni. Naam. Fi safhah 67. Nah, ni pun sama juga. Jadi apa yang kita tinggal adalah mulakhas at-tarakib. Jadi kita insya-Allah pada hari ini kita akan cuba masuk mulakhas at-tarakib. Yani ringkasan kepada binaan-binaan ayat yang boleh kata wajib kita hafal untuk unit maskan. Kalau kita nak cerita tentang tinggal, kalau sahabat-sahabat tak tahu nak hafal yang mana satu, ayat yang mesti dihafal adalah ini. Yang pertama pasal uridu, kemudian sampailah yang ke-10. Jadi ada 10 ayat yang boleh kita wajib dihafal, okay, untuk unit 3. Jadi sahabat-sahabat bila nak tak tahu nak hafal yang mana satu macam banyak sangat. Nak hafal ni. Sebab perkataan dah faham dah. Tapi ayat-ayat kena diingat juga. Tamam? Alhamdulillah ana bi khair. Okey. Jadi apa kata kita mulakan kelas kita insya-Allah. Jadi pertama sekali awalan at-tarkib jumlah al-ula. Ini binaan ayat yang pertama yang anda semua wajib untuk ingat dan juga hafal adalah bagaimana kita nak kata uridu sitaratan, uridu arikatan, uridu sallajatan, uridu mir'atan, uridu furnan, uridu sakhanan. Jadi ini dia ayat yang anda semua kena ingat. Kerana yang ini membawa maksud kita mahukan sesuatu. Okey, cuba sahabat-sahabat bagi tahu kalau boleh listkan semua sekali, yang ni terus listkan semua sekali apa yang dimaksudkan dengan uridu sitarah sampailah sakhanan. Okey. Saya nak bagi tahu sahabat-sahabat semua uridu ini maksudnya saya mahu. Jadi pentinglah bila kita dalam percakapan nak bagi tahu kita mahu sesuatu, katalah saya mahu, yakni uridu. Contoh macam dekat sini sitarah langsir. Uridu sitarah. So, saya mau langsir. Uridu arikah. Saya mau sofa. Uridu thallajah. Saya mahu peti ais. Uridu mir'atan. Saya mahu cermin. Uridu furnan. Saya mahu ketuhar. Dan yang terakhir, uridu sakhanan. Saya mahu pemanas air. Mari kita lihat siapa yang ada komen di bawah. Assalamualaikum Ustaz. Nak join sekejap sebelum ada urusan nanti. Ahlan wa sahlan ya Ukhta Cerahani. Uridu saya mahu. Kereta tak tahu makna. Kereta sayyarah. Sayyarah kereta. Uridu sayyarah. Saya mahu kereta. Contoh kalau kita nak kata saya mahu rumah. Uridu baitan.
Kalau nak kata saya mahu, saya mahu apa? Sahabat-sahabat cuba bagi tahu dalam ruangan komen yang sahabat-sahabat mahu apa sekarang ni. Saya mahu belajar contohnya. Saya mahu apa? Bagi tahu dalam. Saya mahu minum, uridu minum, macam tu ke? Hmm. Uridul ma. Okey, cuba sahabat-sahabat buat ayat sendiri yang lain dan berbeza daripada ini. Cuba. Ustaz nak tengok dan juga komen uh, bagaimana sahabat-sahabat punya ni lah pengetahuan luar daripada sakan. Sebab yang ni tajuk dia tentang tempat tinggal. Jadi bolehlah cerita pasal apa nama barang-barang dan perkakaskan perabot. Tapi cuba bagi yang lain. Ha. Uridu fulusan. Saya mahu wang. Uridu fulus. Masya Allah. Ustadui. Allah yu'atiki al-fulus kathir. Fi dunia wal akhirah. Nah, Aidan bagus Ukhti Dewi punya apa nama ayat uridu fulusan saya mahu uang wal akhar kaif la uridu an asma' saya mahu dengar yakni tak dengar pun baca Ukhti Dewi punya am uridu qalam okey bagus Ukhti Lam punya kena tambahkan alif sahaja sebab bacaan dia adalah qalaman faham uridu an kalau perasan tengok tu silap. Kalau perasan tengok tu. Uridu mir. Oh ni tak letak tanda. Uridu furnan. Uridu sakhanan. Sebenarnya sini tamak rebutannya ada tanwin jugalah. Mir'atan, salajatan, arikatan, sitaratan. Gitu. Jadi macam ni betul lah. Uridu fulusan. Tamam. Yallah. Al-akhir kaif. Lagi-lagi yang lain. Cuba buat. Alamak. Tak boleh nak ni kan. Paste. Hmm. Hmm. Aidan, Man, apa lagi? Orang orang tu. Uridu qalaman. Saya mahu pen. Tamam? Khalas, la yujad ahad. Ada yang lain? Idan la yujad, yang ni nastamir. Kalau tak ada lain yang nak cuba, kita teruskan. Tamam? Okey. Oh ya, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk tekan butang share supaya mungkin ada sahabat-sahabat kita yang masih belum perasan lagi. Hari ni ada kelas bahasa Arab lah. Jadi kalau sahabat-sahabat share mungkin diorang perasan. Oh, saya kena masuk kelas ni. Gitu. Okay, terima kasih Ukhti Zainab kerana share live kami. Masya Allah. Semoga Allah berkati anda. Okey, jadi insya Allah kita teruskan dengan yang seterusnya. Sebelum kita masuk yang seterusnya, mari kita cuba renung-renungkan bersama-sama ayat Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-57 dan selepas ayat Allah Ta'ala berfirman tentang penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia. Sebab dalam ayat 56, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kalau tengok ayat sebelum ni lah kan. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Itu firman Allah dalam ayat sebelum ni. Kemudian Allah Ta'ala sambung, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Maksudnya apa? Ma urid, tidaklah aku mahu minhum, daripada mereka, min rizqin, daripada satu rezeki pun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kaya. Ini tidak berhajat. Ma uridu, dia kata, tidak sekali-kali aku mahu daripada rezeki daripada mereka, rezeki daripada mereka. Wa ma uridu, tidak juga aku mahu an yut'imuni, untuk mereka bagi makan padaku. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat, di sini ada perkataan-perkataan yang kita pelajari.
Contoh macam uridu, saya mahu. Ada juga di dalam Al-Quran. Masya Allah. Okey, ni ada sahabat-sahabat kita yang lain bagi tahu. Uridu an adrus lughatal arabiyyah. Saya mahu belajar bahasa Arab. Ukhti tadi. Jayid. Okey. Macam Ukhti Zainab. Masya Allah. Syukran jazilan. Masya Allah. Dia dah listkan semua maksud untuk ayat yang kita baca tadi ni lah. Yang dekat dalam Quran. Dekat dalam buku. Silap pula tu. Yang ni. Mana tadi? Yang ni. Sitarah langsir, Alika perabot, minta maaf. Alika sofa. Alika sofa. Talajah peti sejuk. Betul. Mir'ah cermin, pemanas ketuhar. Furnan ketuhar. Tamam, terbalik. Furnan ketuhar. Sakhan pemanas air. Yang dekat tandas tu lah. Tamam, tu panggil sakhan. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Sahabat-sahabat yang baru masuk. Okey, jangan lupalah untuk apa tu bagi reaction di bawah sama ada like ataupun suka ataupun yang baik-baik. Kemudian jangan lupa untuk kongsikan pada yang lain. Faham? Kita nak panggil apa nama? Memeriahkan lagi. Apa ni? Pelajar-pelajar yang nak belajar bahasa Arab bersama-sama. Tamam? Okey, kita dah bincang tentang tadabbur. Jadi apa yang kita dapati daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah kita faham bahawasanya Allah itu Maha Kaya. Yang mana kita semua ni tidak boleh bagi manfaat, tidak boleh bagi mudarat. Bahkan kita yang mendapat manfaat, bahkan kita lah yang mendapat mudarat. Sebab yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Kan? Okey, jadi kita teruskan dengan ayat kedua. Hal antum musta'idun? Semua dah sedia? Jadi ayat kedua ini pun sangat penting untuk anda semua cuba ingat. Sebab dia bagi tahu kat sini. Cuba baca. Hal taskunu fi bait. Hal taskunu fi syaqqah. Yallah, yallah, ikra. Hal taskunu fi hayyil matar. Hal taskunu fi hayyil jami'ah. Ini sangat penting. Kenapa penting? Sebab kita nak tahu confirmation betul ke perkataan tu. Yani nuridu an na'rif. Na'rif madha? Yani syai' hal hada na'am aw la. Yani kita nak tahu yang tu betul ke tak. Ataupun ada ke tak ada. Macam itulah. Jadi sama ada atau tak ada itu perbuatan ataupun ada tak ada itu kata nama. Yani jadi soalan ni penting. Contoh kita kata, adakah kamu tinggal di rumah? Hal taskunu fi bait? Jadi kita nak tahu keadaan, bukanlah keadaan. Yani ada ke tidak ada. Yang mana kamu ni tinggal di rumah. Macam itulah. Ataupun betul ke tidak. Tak tahu mana perkataan lebih tepat kan. Nah. Jadi kita lihat. Hal taskunu fi bait? Adakah awak tinggal di rumah? Hal taskunu fi syaqqah? Adakah awak tinggal di rumah apartmen? Hal taskunu fi hayyil matar? Adakah awak tinggal di? Untuk kepastian. Macam mana untuk kepastian bahasa Arab? Nah, untuk memastikan satu kenyataan tu betul atau tidak. Saya setuju dengan Ukhti Dwi punya kenyataan. Naam, ahsanti, syukran jazilan. Hal taskunu fi hayyil matar? Kita nak pastikan adakah awak tinggal di hayyil matar, kawasan lapangan terbang. Yang seterusnya, yang terakhir, hal taskunu fi hayyil jami'ah? Adakah awak tinggal di kawasan universiti? Jadi ayat-ayat ni nak memastikan sesuatu. Sebelum ni nombor satu tadi nak minta sesuatu. Nak bagi tahu saya mahu sesuatu. Sekarang ni nak pastikan sesuatu. Okey, pastikan sesuatu ni boleh jadi kata nama, boleh jadi kata kerja.
Di sini kata kerja. Okey. Contoh kata nama, adakah nama awak Zaid? Hal ismuka Zaid? Kan? Itu contoh untuk kata nama lah. Hal ismuka Zaid. Tapi sini untuk kata kerja. Hal taskun? Adakah awak tinggal? Jadi sekarang, saya nak minta sahabat-sahabat semua cuba beri yang berbeza sikit. Okey, mohon tukarkan bahagian taskunu ini kepada perkataan-perkataan yang anda semua tahu. Jadi kita nak buat satu soalan yang berbeza. Tapi untuk memastikan sesuatu jugalah. Macam mana nak pastikan apa? Contohnya, nak pastikan adakah awak belajar bahasa Arab? Hal awak belajar bahasa Arab, lughat al-Arabiyah? Ini tu. Hal tadrusu lughat al-Arabiyah? Okay, so sekarang ni minta untuk anda semua cubalah bagi ayat 2 ayat ke 3 ayat ke. Kalau bagi satu pun okey juga, tapi bagi 2 3 kan lagi baik. Sebab yang komen ni pun 2 3 orang ataupun 4. Bolehlah kata 4 5. Jadi kalau satu orang tu bagi 2 3 ayat, ayat ni dapatlah 15 contoh. Naam. Okey, yalla yalla. Uktub fil ta'liq. Tulis di dalam komen. Kaifa yani nastakhdim hadha ila mawdu' akhar. Macam mana kita nak gunakan tarkib ini buat ayat ini ataupun ta'bir ayat ini kepada ayat yang berbeza. Tapi kekalkan hal dia tu dengan fi. Tukar. Terima kasih Ukhti Lam. Hal tadhhab fi masjid? Lagipun bagus kalau sahabat-sahabat komen. Yang ni bagi tahu. Ini jawapan. Sebab kita boleh belajar kalau ada buat kesilapan kan. Kalau kita ada buat kesilapan kita boleh belajar. Okey, jadi Ukhti Lam, terima kasih kerana beri komen yang pertama. Masya Allah. Jadi dia telah bagi tahu, hal tazhab fi masjid? Adakah kamu pergi di masjid? Perkataan pergi biasanya kita tak guna fi. Biasanya kalau perkataan pergi, pergi ke. Pergi ke. Jadi tukarkan fi kepada ila. Hal tazhab ila masjid? Kita nak pastikan adakah awak pergi ke masjid. Hal tazhab ila masjid, bukan fi ha. Hal tazhab ila masjid? Itu betul-betul. Bagus Ukhti Lam. Bukan ala. Ila. Hamzah, lam, alif. Lam alif belakang tu dah betul lah. Kalau ain tu di atas. Adakah kamu pergi di atas? Okay, tapi tak apa. Terima kasih kerana mencuba. Ustaz suka orang yang berani. Masya Allah. Okey, Ukhti Radin. Bagus jawapan dia. Ini adalah satu contoh yang baik. Boleh lihat. Naam. Syukran ala kitabatuki ya Ukhti Radin. Naam. Hal taskun fi khaymah? Awak tinggal di kemah ke? Allahumma salli ala Muhammad. Hal taskun fi khaymah? Bagus. Ukhti Cerahani. Hal taskun fil Madinah? Okay, banyak orang guna perkataan taskun. Cuba tukar perkataan taskun kepada perkataan lain. Taskun. Contoh macam Ukhti Lam tadi. Dia bagi tadhab. Adakah awak pergi? Hal tadhab ila masjid? Kita. Cuba tukar taskun kepada konteks yang berbeza sikit. Lihat, saya nak lihat sejauh mana sahabat-sahabat boleh buat yang lain lah. Tapi kalau tak tahu yang lain, saya ingat taskun je Ustaz. Yang lain saya tak tahu. Itu tak apa. Cuma saja nak tengok sahabat-sahabat boleh cuba ataupun tidak. Nah, tak silap. Kita ada belajar perkataan awak berwudu, awak solat, awak baca kan. Apa pun. Nah, yang ni bagus. Hal taskun fil Madinah? Adakah awak tinggal di bandar? Lihat yang lain. Alhamdulillah hadir setelah sekian lama ghaibun. Hihi.
Khairan, laisa mushkilah. Ahlan wa sahlan ya ukhtan al-mahram li. Jayyid. Nahnu nurahibuki. Kita semua ahlan wa sahlan awak. Yani menerima perkataan tu. Menyambut kedatangan anda. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Okey, bagus. Masya Allah, banyak orang komen hari ni. Jayyid, sudah beri beberapa yang lain. Ukhti Zainab dia kata hal taskun fil qaryah. Ustaz tak sempat nak copy paste. Yani adakah awak tinggal di kampung? Okey, uridu taqra al-Quran. Saya mahu baca al-Quran. Mana uridu? Sekarang kita di hal. Faham? Hal ta'allamu al-lughah al-Faransi. Hal ta'allamu. Yang ini lihat. Okey. Ustaz tak pasti sama ada ukhti Dowi maksudkan itu belajar ke mengajar. Okey. Kalau mengajar, sebentar. Bunyi dia yang macam ukhti Dowi tulis ni. Ustaz tulis bahasa Arab dia kejap. Tapi baris dia macam ni lah. Ni. Tak, dia punya tulisan ta'allamu. Tapi yang Ustaz faham tu'allimu. Yani adakah awak mengajar? Hal tu'allim lughat al-Faransi? Hal tu'allim lughat al-Faransiyah? Awak ajar bahasa Arab, bahasa Perancis ke? Contoh. Tapi kalaulah yang dimaksudkan itu belajar bukan mengajar, tata'allamu. Okey. Hal tata'allamu al-lughat al-Faransiyah? Awak belajar bahasa Perancis ke? Macam tu. Adakah? Tapi itulah bahasa Melayu kita ni, dia tak dengar perkataan adakah. Walaupun kita faham adakah. Kita pakai ke kat belakang. Awak mengajar bahasa Arab ke? Kan? Yang ni adakah awak mengajar bahasa Arab? Yang kah kat belakang tu kita letak kat belakang ke? Kan? Subhanallah bahasa Melayu. Cantik. Apa pun. Itu bahasa pasar lah kan. Maaf Ustaz keluar dulu. Tak apa. Semoga Allah permudahkan perjalanan anda. Amin. Hal tasfur ilal Makkah. Okey, cantik. Masya Allah. Banyaklah sahabat-sahabat tulis. Ustaz ambil mana yang. Okey, Ukhti Radin punya betul. Hal tashrab fil mat'am. Adakah awak minum di restoran? Hal tadhhab ila suq. Ukhti Zainab. Adakah awak pergi ke pasar? Ukhti Halimah. Hal taqra al-Quran? Jayyid. Adakah awak baca al-Quran? Ukhti Lam. Hal tadkhul ila mudarris? Madrasah. Laisa tadkhul ila mudarris. Okey. Sebab kalau difahami tadkhul ila mudarris, boleh difahami maksud. Ahlan. Ahlan wa sahlan Ukhta Raziah. Ahlan wa sahlan. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada dua yang nak bincang sama-sama insya-Allah. Ukhti Curahan dia punya jawapan dengan Ukhti Lam. Tamam. Intiqal. Satu. Dua. Last. Okey, yang ni khalas. Lepas tu kita pergi masuk benda lain. Tamam. Minta maaf kalau tak dapat baca yang lain. Yang ni sahabat-sahabat dah tahu macam mana nak dapat kepastian, yang ni dapat konteks macam mana nak memastikan sesuatu tu pun sudah bagus. Besarnya. Hal tasfur ila Makkah. Yang ni kalau kita nak kata safar, kita nak kata tasfur. Kita kata tusafir. Okey. Kita kata tusafiru. Sekejap ya, Ustaz tolong tuliskan dia punya Arab. Buat ni, kecilkan sikit. Tusafiru. Hal tusafiru ila Makkah. Macam tu. Hal tusafiru
ila Makkah. Kemudian perkataan Makkah tu tak ada alif lam lah. Yang bawah, hal tadkhul ila madrasah. Madrasah. Perkataan yang tepat adalah madrasah. Sebab sini kalau dibaca fahamnya mudarris. Mudarris tahu kan maksudnya apa? Un al madrasah. Hal tadkhul ila al madrasah. Adakah awak masuk madrasah? Macam itulah. Tamam ikhwan. Hal anta tabib? Hal uhibbul Arabiyyah? Adakah saya suka Arabiyyah? Okey, cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Zainab. Hal anta mudarris? Masya-Allah. Cantik Ukhti Halimah punya jawapan. Sebab sebelum ni dia bagi contoh untuk kata kerja. Hal taqra. Sekarang ni dia bagi contoh untuk kata nama. Hal anta tabib? Hal dua-dua boleh. Cuma kalau kat sini untuk yang wajib dihafal, konteks pada unit ketiga ini adalah macam mana nak gunakan kata tanya yang nak dapat memastikan, tapi gunakan kata kerja. Hal taskun, hal taqra, hal tadhhab, hal tatawadda, hal tusalli dan sebagainya. Okey? Tamam, yallah. Jadi sekarang ni mari kita lihat bersama-sama tadabbur Quraniyah. Kita nak bertadabbur sama-sama ayat Al-Quran. Apa yang kita belajar untuk konteks tadi. Yang ni nak memastikan sesuatu tu kan. Kan? Yang memastikan sesuatu tu Ustaz nak tengok perkataan taskun. Perkataan taskun. Macam tadi taskun maksudnya awak tinggal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada mention. Ada nyatakan juga perkataan taskun. Tengok ayat tu. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Dan daripada rahmatnya, dia telah menjadikan untuk kamu malam dan juga siang. Tanda-tanda Allah rahmat, Allah sayang. Allah rahmat, Allah sayang. Dan kasih sayang Allah SWT itu kalau kita lihat memang berterusan. Tanda dia apa? Malam dan juga siang. Subhanallah, malam dan siang pernah stop. Dan itu adalah daripada rahmat Allah. Tak pernah stop. Rahmat Allah. Dan orang subhanallah kata saya berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab dia kata dia buat banyak dosa. Jadi dia putus asa dengan hidup. Dia biarkan dia dalam kemaksiatan. Adakah dia punya fikiran itu betul? Wallahi tak betul. Wallahi tak betul. Dia berputus asa daripada rahmat Allah sedangkan rahmat Allah itu berterusan selagi mana dia masih hidup. Allahu Akbar. Apapun, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi, untuk kamu semua tinggal di dalamnya. Walitabtaghu min fadlihi, dan untuk kamu mencari apa ni? Tabtaghu. Mencari rezeki. Tamam? Min fadlihi, daripada kurniaannya. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu semua bersyukur. Subhanallah, subhanallah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, syukur sangat kita pagi-pagi kan boleh belajar bahasa Arab. Lepas tu malam boleh berehat. Besok boleh bekerja dan sebagainya. Faham? Jadi nak cerita pasal taskun. Jadi soalan Ustaz, hal Allah ja'ala lakumul laila wan nahar? Hal Allah ja'ala lakumul laila wan nahar? Nak jawab apa? Naam. Allah ja'ala lana al-laila wan nahar. Ini Allah jadikan untuk kita malam dan siang. Alhamdulillah. Terbaiklah Ustaz masuk tadabbur ini. Alhamdulillah. Tapi tak banyaklah, tak semua. Kita ambil sikit-sikit je. Tapi yang penting nak bagi tahu sahabat-sahabat semua, kita belajar bahasa Arab percakapan untuk kita faham Al-Quran. Itu dia. Faham? Jadi niat yang utama tu yang penting lah. Jadi kita belajar percakapan supaya nak membiasakan.
Macam, jadi sebab tu kalau rasa bermanfaat jangan lupa untuk butang share. Sebab kalau ustaz tengok yang share live kali ni kosong. Tak adalah gurau. Adalah lebih kurang beberapa, 2, 3 orang. Jangan lupa share, kongsi-kongsikan pada orang lain. Tamam. Ya Allah. Man dalla ala hudan. Macam mana hadis Nabi SAW. Man dalla ala khairin. Falahu mithlu ajru fa'ilihi. Lebih kurang atau kama qala Nabi SAW. Jadi bagi dia dapat ganjaran seperti orang yang melakukannya. Tamam? Aywa, jayyid. Syukran, Masya Allah. Ada masyarakat sudah. Okey, jadi yang seterusnya ayat nombor 3. Sekarang ini selepas kita tanya tentang kepastian, jawapan dia sama ada ya ataupun tidak. Jadi ini pun boleh kata wajib dihafal jugalah untuk bahagian-bahagian unit ini. Dalam unit ini bahagian yang penting juga adalah kita nak jawab daripada soalan tadi itulah. Contoh, hal takul, hal tashrab, hal taskun. Adakah awak tinggal, adakah awak makan, adakah awak minum dan sebagainya kan. Jadi kita nak kata yang ayat ni. Kita nak menjawab soalan dia lah. Sama ada ya ataupun tidak. Naam Allah ja'ala lakum al-lail. Tamam, ukhtaran jayyid. Allah ja'ala lana. Okey. Lail wan nahar. Ayat nombor 3, jom kita baca tengok tu. Baca atas dulu. Naam askunu fi bait. Naam askunu fi syaqqah. Naam askunu fi hayyil matar. Muka surat berapa ustaz? Muka surat 67. Safha 67. Bismillah. Naam askunu fi hayyil matar. Naam askunu fi hayyil jami'ah. Okey, jadi itu kalau nak menyatakan yang kita betul, yang kita ada, yang kita betul lah kan. Ataupun kita nak mengiyakan pertanyaan dia kan. Kalau dia tanya adakah awak tinggal di rumah, kita kata mengiyakan tu dengan ya lah. Ni cara dia. Naam askunu fi, sedemikian. Kalau nak kata tidak, bawah tu. Baca la askunu fi bait. Sebentar. Sini Ustaz tu tak pasti sekejap. Sekejap dia. Okey, tidak. Yang ni dia baca dia sambung, tamam. Sebab sebentar ya. Subhanallah. Tahu tak apa masalahnya? Masalahnya kalau dalam hiwar ini, okey, kalau dalam hiwar yang kita belajar ni, maksudnya tu pada yang ada gambar dekat mula-mula tu lah kan, yang ada hiwar 1, hiwar 2, hiwar 3. Yang di sini dia ada koma. Okey, dia ada koma. Macam mana nak tulis koma? Jadi apa fungsi koma ni? Maksudnya orang jawab, hal taskunu fi bait? Dia kata la askunu fi bait. Gitu. La hal taskunu fi bait? La askunu fi syaqqah, contoh. Okey. Tapi di sini sahabat-sahabat lupakan yang itu, tolong. Maksudnya tu tak ada koma lah dekat sini. Contoh orang tanya hal taskunu fi bait? Kita kata la askunu fi bait. Janganlah di komakan di situ. Okey. Takut nanti sahabat-sahabat apa nama? Tertukar dengan percakapan yang ada di, sekejap ustaz tunjuklah mana satu yang ustaz maksudkan. Sebentar ya. Ada dalam percakapan tu dekat mana? Ni dia.
Okey, sebentar. Ini percakapan antara Hassan dan juga Ahmad. Sahabat-sahabat boleh lihat sendiri. Muka surat 56. Okey, ini muka surat 56. Okey, Ustaz letak di tengah-tengah. Sahabat-sahabat boleh lihat sendiri. Okey, tengok. Hal taskunu fi bait. Adakah awak tinggal di rumah? Ni teks ni ada di muka surat berapa tadi Ustaz bagi tahu? 56. Awal-awal. Hiwar yang pertama. Tengok tu. Naam. Ya. Lepas tu berhenti. Askunu fi bait. Saya tinggal di rumah. Tengok tu. Wahal taskunu fi bait. Adakah awak tinggal di rumah? La. Berhenti. Askunu fi syaqqa. Saya tinggal di apartmen. Maksud la di sini. La askunu fi bait. Tidak. Saya tidak tinggal di rumah. Tapi. Askunu fi syaqqa. Saya tinggal di apartmen. Tamam. Takut nanti sahabat-sahabat faham. La askunu fi bait. Tu cara baca dia. Yang inilah yang sekarang ni. Yang la askunu fi bait. Sebab yang ni kalau kita nak kata saya tidak tinggal. La askun. Naam askun. La askun. Jadi di sini la askun fi bait. Saya tak tinggal di rumah. La askun fi syaqqa. Saya tak tinggal di apartmen. La askun fi hayyil matar. La askun fi hayyil jami'ah. Ila ghairi dhalik. Tamam, jadi koma tu main peranan sebenarnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah boleh dapat buku Ustaz. Okey, tahniah. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang belum dapat buku, sila dapat buku. Sebab kita memang belajar daripada buku lah. Daripada buku. Naam. Pelan-pelan. Naam. Aywa, jadi Alhamdulillah sahabat-sahabat sudah faham. So, sekarang ni. Ustaz nak sahabat-sahabat berikan. Contoh macam sahabat-sahabat ada tanyakan tadi. Dekat dalam ruangan komen. Macam Ukhti Lam. Hal tadhhab ila masjid. Cuba bagi tahu jawapan dia macam mana. Naam dengan la. Ukhti Ladin pun ada buat tadi. Hal taskun fi khaymah. Cuba buat ayat dia. Naam ataupun la. Lepas tu Ukhti Cerahan ni dia dah keluar. Tak apa. Sahabat-sahabat boleh jawabkan. Contoh hal taskunu fil Madinah. Nak jawab dia macam mana. Tapi kalau boleh. Jawab ataupun gunakan ayat yang berbeza lah. Daripada taskunu. Macam contoh tadhabu. Dan sebagainya. Macam Ukhti Dawi. Hal tak pasti tu alim ke tata'allam. Hal tata'allam lughatal Faransiyah. Contoh nak jawabnya macam mana. Naam ataupun la. Ukhti Cerahan ni juga. Hal tusafir ila Makkah. Ini macam mana nak jawab. Naam atau la. Hal tadkhul ila madrasah. Nak jawab macam mana. Hal naam atau la. Cuba bagi. Kalau jawapannya kita tak pasti macam mana nak jawab Ustaz. Oh ni soalan bagus. Kalau tak pasti macam mana. Okey, cantik. Masya Allah. Ni soalan bagus ni. Kalau jawapannya tak pasti. Siapa tahu nak jawab macam mana. Kebiasaan Ustaz. Yang ni kalau tak pasti biasanya kita kata la a'rif. Okey. Ana la a'rif. Saya tak tahu satu. Ini saya tak tahulah. Tak pasti Ustaz ingat yang ni. Kejap. Dia sepatutnya zoom sikit. Tengok atas je. Ana la a'rif. Yang ni saya tak tahu. Tinggal atas. Tak bawah. Saya tak pasti. Ana. Sebab tak pasti tu kan. Kita nak perkataan tak pasti. Ana ghair muta'akkid. Ana ghair muta'akkid. Mana kaf ni? Muta'akkid. Muta'akkid. Okey. Ana ghair muta'akkid. Saya tak pasti.
Ana ghair mutaakkid. Kalau perempuan, ana ghair mutaakkidah. Ana ghair mutaakkidah. Okey, kita lihat, subhanallah, banyak orang jawab. Ukhti Dawi tanya, hal ta'kul fil futur? Yakni tak ada fi. Maksudnya hal ta'kul futur. Adakah awak makan sarapan pagi? Eh, adakah awak makan sarapan pagi? Ukhti Dawi kata, la askunu fil futur. La askunu, saya tidak tinggal. Yani la akulu al-fatur. Tak ada fi. La akulu al-fatur. Nak tulis tapi banyak komen jadi ustaz. Sahabat-sahabat dengar je lah Faham? Kemudian ukhti Lam dia punya jawapan na'am. Ada khulu ila masjid. Bagus. Ini ya, saya masuk ke masjid. Ukhti Zainab la askun fi bait. Jayid. Na'am zahabtu ilal masjid. Saya telah pergi ke masjid. Okey, jayid, bagus. Cuma kalau ikut di sini dia semua guna kata kerja sekarang. Okay. La askun, la aqra, la aktub, la adrus, a a. Nah, la askun fi suq, saya tidak tinggal di pasar. Bagus. La asfur ila London, yani usafir, ada alif. Usafir, la usafir ila London. Yani saya tidak bermusafir. La askun fil bait, jayyid, ukhti Razia. La adkhul ila al-madrasah, bagus ukhti Lam. La a'rif, ana ghair mutaakkid, saya tak pasti. Ha, betul. Ana la a'rif, saya tak tahu. Okey. Saya tak pasti, ana ghair mutaakkid. Yang ni, kata ni, Ustaz baru ingat. Syukran Ustaz, afwan. Silap Ustaz, saya silap dekat mana? Hal anta sa'id, adakah awak gembira? Ataupun adakah awak namanya Sa'id? Tak pasti macam mana. Apa pun, alhamdulillah bagus sahabat-sahabat semua. Yang ni dah tahu nak guna na'am dan juga la. Hal anta musta'id, adakah awak sedia? Okey, cantik. Alhamdulillah, bagus. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua. Dalam surah Syu'ara, Allah Subhanahu Wa Taala ada guna juga perkataan na'am. Cuba lihat. Ya, ini kata-kata Fir'aun laknatullahi alaih. Qala na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Kalau sahabat-sahabat semua lihat ayat ini cerita pasal penyihir-penyihir kata. Penyihir-penyihir tu kata, adakah kami akan dapat tempat dan darjat yang tinggi di sisi kamu nanti, dapat harta banyak dan sebagainya. Lepas lawan Musa alaihissalam, kata penyihir itulah. Di Firaun kata, qala na'am. Betul. Yes. Wa innakum, sesungguhnya kamu, idzan, bila menang, laminal muqarrabin, betul-betul jadi orang yang dekat dengan kami lah macam tu. Yang tu benar, kamu akan mendapatkannya dan sesungguhnya kamu dengan itu akan menjadi dari orang-orang yang dekat pada kamu. Dengan itu tu idzan. Maksudnya tu ketika itu, ketika kamu sudah menang. Okey, cantik, alhamdulillah. Ustaz nak tanya, bila kita nak tambah alif lam pada kalimah isim tu Ustaz? Kadang saya keliru bila nak tambah alif lam. Ialah madrasah dengan ilal madrasah. Yang paling penting sekali, okey, yang paling penting sekali, kita sebut je dulu, tamam, sama ada nak guna alif lam ataupun tidak guna alif lam. Tapi biasakan dulu yang guna alif lam. Contohnya, ana azhab ilal madrasah. Ana azhab ilal madrasah. Biasanya ada alif lam. Dan bila tak nak guna alif lam, yang ni,
Bila kita rasa perkataan yang kita nak sebut itu adalah benda yang umum, mana-mana sahaja. Contohnya, "Ana adhhab ila madrasatin." Saya pergi ke mana-mana madrasah. Maksudnya tak khusus madrasah mana. Sebab tu kalau boleh, biasakan dengan alif lam dulu. Tamam. Sebab biasa bila kita bercakap, kita khususkan benda. Okey. So, bila tak ada alif lam, maksudnya itu sudah jadi umum. Tamam. Ana adhhab ila suqin. Saya pergi ke pasar. Tapi pasar yang mana? Yang ni mana-mana je. Ana adhhab ila suq. Saya pergi ke pasar. Pasar mana? Yang ni yang biasa saya pergi. Maksudnya tu yang sudah tahulah benda apa yang kita maksudkan tu. So dia lebih kepada makna, tamam, tapi ustaz mohon untuk gunakan alif lam. Sini gunakan alif lam. Melainkan beberapa tempat yang agak kompleks sedikit. Macam contohnya fil masjid ta'amun. Fil masjid nasun dan sebagainya. Apapun ada alif lam tu bila bermaksud ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Saya tak faham apa maksud ma'rifah. Bergurau. Okey, tak cuba limitkan dia punya terma-terma tata bahasa. Khusus alif lam, tak ada alif lam umum. Cantik. Macam Ukhti Zainab punya jawapan Ustaz suka. Dia punya terma tu terma yang boleh difahami. Cantik. Nah. Okey, jayyid. Ada soalan lain? Tak mau? Jadi kalau sahabat-sahabat lihat ayat ini sebenarnya ada hikmah yang besar. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Apa hikmah dia? Hikmah dia subhanallah kita tahu kesudahan Firaun. Yang ni dia direndam, direndam bukan. Dimasukkan di dalam air, ditenggelamkan. Kataan dia ditenggelamkan di dalam laut. Dihina oleh Allah Ta'ala di dunia. Apalagi di akhirat. Tamam. Dan kata-kata dia ni adalah kata-kata yang nampak dia sombong, berlaku rasanya dia hebat dan sebagainya, memiliki segala-galanya. Okay, jadi ini adalah salah satu contoh hikmah yang besar kita boleh belajar. Maksudnya jangan jadi macam dia. Okay, sebab kata-kata macam ni adalah kata-kata yang buruk. Faham? Saya ada ini, saya macam dan sebagainya lah. Padahal pangkat dan sebagainya itu semua dari Allah. Nah. Okey, ada soalan? Subhanallah, Ustaz nak cuba habiskan semua sekali hari ni tapi tak sempat pula. Tapi tak apa, kita mana yang sempat saja. Aywa ukhti Razia, jayyid. Khusus alif lam, tanwin umum. Betul tu. Betul tu ukhti Norma, khas. Ma'rifah jelas. Wah, lebih tepat ma'rifah jelas pun cantik. Benda tu jelas benda apa. Yang ni bukan yang mana-mana lah benda. Bukan umum. Maksudnya yang itu. Itu ma'rifah ataupun yang khusus. Okey, jadi untuk unit yang ketiga ini, bahagian yang awak semua, sahabat-sahabat semua kena ingat adalah bagaimana kita nak bagi tahu di dalam satu benda itu ada beberapa bilangan contohnya. Contoh, fi syaqqah dalam rumah apartmen, salasu ghuraf, 3 bilik. Cuba baca. Fi syaqqah arba'u ghuraf, di apartmen 4 bilik. Fi syaqqah khamsu ghuraf, di apartmen ada 5 bilik. Begitu. Okey. Tamam, betul tu. Bagus Ukhti Norma punya komen. Adakah awak masuk ke dalam madrasah itu? Jadi yang bermaksud itu itulah yang khusus. Betul tu, gunakan alif lam yang ni. Ilal madrasah. Jadi
Okey, jadi sahabat-sahabat dah tahu kan penggunaan ni. Jadi gunakan fi apa, baru letak nombor, baru letak benda. Ustaz terang semua faham tapi tak ingat-ingat. Mada afal? Apa yang boleh saya buat? Internet tak ada, hilang. Sekejap nak tengok balik. Oh, internet sudah okey. Baik, jom kita teruskan. Okey. Sahabat-sahabat lihat di dalam gambar. Ustaz bagi perkataan. Beg haqibah. Beg haqibah. Pen, kolam. Pen, kolam. Tiga salasah. Tiga salasah. Kalau nak bagi jamak dia, aqlam. Aqlam. Jadi nak buat ayat macam mana ni? Ustaz bagi gambar je. Sahabat-sahabat dah tahu kan? Ayat nombor 4 ni. Yallah, cepat. Cuba buat ayat yang berdasarkan gambar ini. Ustaz punya internet kurang cantik pagi ni. Dia tak lancar lah. Tapi apa pun, cuba buat. Ustaz nak lihat komen anda. Nak gerak jam berapa? Arifah adalah kata nama am. Okey. Cuba buat ayat yang sesuai ikut gambar ni. Agak-agak macam mana ni? Kalau ikut konteks ini. Ini terkekalkan, asyakah kena tukar. Okey, Ukhti Dawi kata fi haqibah salasu qalam. Bagus Ukhti Dawi, cantik. Yang lain-lain? Al-qalam fil maktabah, alamak jauhnya. Yang lain? Ini bukan maktabah, ini haqibah. Hadhihi haqibatun. Hada qalam, qalam, qalam. Hadhihi aqlam. Hadhihi haqibah. Hada qalam, hada qalam, hada qalam. Hadhihi kul aqlam. Sama hadhihi kul aqlam. Wahid, isnin, isnain, salasa. Wahid, isnan, salasa. Yallah, yallah. Ada yang betul? Mari kita lihat. Allahumma salli ala sayyidina. Fil haqibah, Ukhti Dawi betul. Fil haqibah. Salasu betul. Cuma kolam sahaja tak tepat. Kolam fi haqibah. Pen di dalam beg. Fil haqibah salas. Dalam beg tiga. Tiga apa? Ukhti Halimah betul. Masya Allah. Ahsanti. Salasu aqlam. Fil haqibah. Salasu aqlam. Di dalam beg tiga pen. Tamam. Hadza kalam wahid. Kalam ithnain. Kalam salasa. Idza nurid an naqul salasa, laisa salasa qalam. Bila kita nak cakap tiga pen, kita tak cakap tiga pen. Maksudnya tu gunakan kolam. Kita guna tiga pen-pen. Salasu aqlam. Tamam. Macam mana tu Ustaz? Macam tu lah kaedah Arab. 3 sampai 10 gunakan jamak. Fil haqibah salasu aqlam. Oh. Cuba tengok. Fi syaqqah salasu ghuraf. Dia tak kata ghurfah. Fi syaqqah arba'u ghuraf. Tak kata ghurfah. Fi syaqqah khamsu ghuraf. Tak kata ghurfah. Kan? Okey, cuba buat yang ni pula. Aina hadha?
Hadza fil fasli. Aina hadza? Hadza fil fasli. Okey. Sekarang ni apa yang sahabat-sahabat kena buat? Sama juga buat macam ni. Tamam. Man hum? Hum tullab. طالب واحد، طالب اثنين، طالب ثلاثة، طالب أربعة، طالبة أربعة، طالبة ثالثة. نعم. Cuba buat. Akhlak Ustaz Jamal Taksir betul. Naam. Okey, sudah sampai di penghujung. Last, sahabat-sahabat buat yang ni lepas tu khalas. Kita lihat jawapan anda semua. Ya, dah habis hari ni. Kita tak apalah, pelan-pelan. Bagus Ukhtilam. Fil salasu. Cuba kira betul-betul. Salasu. لا لا خطأ ليس ثلاث. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. لا لا نحن لا نقول الطلاب في الفصل. Yang itu dah betul dah, pelajar-pelajar di dalam kelas. Tapi apa yang kita nak adalah macam mana nak biasakan dengan konteks pada ayat keempat ni. Sebab ayat keempat ni boleh kata wajib dihafal untuk unit 3. Unit 3 kan cerita pasal tempat tinggal. Jadi yang ini boleh wajib hafal lah. Contoh nak bina ayat macam ni. Fi syaqqah arba'u ghuraf. Syaqqah thalathu ghuraf. Tapi kita cuba buat konteks yang berbeza. Kita nak kata benda yang sama juga. Macam fi syaqqah thalathu ghuraf. Tapi sekarang ni fil fasli. Masya Allah, Akhti Zainab, jayyid. Fil fasli taliban wa talibatan. Dalam kelas ada 2 pelajar dan juga 2 pelajar perempuan. Aywa. La 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 la. Ustaz ya. Naam, fil fasli arba'un tullab. Tha tu bukan dha. Kalau dha jadi dhullab. Tamam, tullab. Laisa dhullab. Aywa. Okey, jadi jawapan dia begini. Tamam. Kita ambil jawapan yang tepat. Ada 2. Mana ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua jawab ikut waktu. Naam, saya nak beri jawapan bagus. Jayid. Mana ya? Syarif Tan. Okay, kita boleh lihat di sini. Papan hitam ke papan hijau? Orang dulu kata papan hitam, tapi ini papan hijau. Obol. Fil fasli arba'u, yang ini dha tu kata arba'u tullab. Tapi kalau lihat di sini yang lebih tepat 2 pelajar lelaki, 2 pelajar perempuan lah. Macam Ukhti Syarif Tan, Ukhti Razia dan lain-lain jawab fil fasli ta alif lam taliban wa ta alif dengan lam wa talibatan. Okey. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai kita punya pembelajaran. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk macam mana nak gunakan ayat ataupun nak ingat ayat yang kelima lah. Uridu apa? Min fadlik. Oh, ada tambah min fadlik. Tak silap Ustaz, ayat nombor 1 pun uridu juga. Kan? Tengok tu. Uridu sitara, uridu arika, uridu sallaja, uridu mil'a, uridu furnan, uridu sakhanan. Bila tengok ayat nombor 5, uridu syakka, uridu sitaratan, uridu tambah min fadlik sahaja. Jadi ayat nombor 1 dengan nombor 5 tu lagi senang nak hafal lah. Satu nak bagi tahu saya nak apa. Satu lagi kita nak tambah please min fadlik. Jadi ini insya-Allah kita akan masuk minggu depan dan ada beberapa set latihan yang kita akan buat insya-Allah.
Kemudian kita cuba habiskan untuk muka surat ni lah insya-Allah. Okey, tak ada suara ke Ustaz? Ustaz ada suara, alhamdulillah. Ustaz ada suara. Jadi alhamdulillah sampai sini sahaja dahulu kelas kita. Insya-Allah kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syukran jazilan ya ikhwanana, ila liqa wa ma'as salamah. Assalamualaikum. Afwan.